bersih, suci. Maknanya tak ada apa-apa. Hanya satu je, menunggalkan qasad kerana Allah. Itu kalau kita belajar definisi lah. Lepas tu ada tanda dia, ada gaya dia macam mana, bagaimana amalan itu ikhlas, ada tanda-tanda dia yang perlu kita belajar. Kenapa? Supaya ikhlas. Kita boleh cakap saya ikhlas, kita boleh tulis yang ikhlas. Tapi kita tak faham ikhlas ni apa. Sedarkah kita ada satu hadis yang sangat panjang, yang Rasulullah dia ambil Muaz bin Jabal, dinaikkan di belakang unta bersama Rasulullah. Rasulullah baca satu hadis yang panjang. Hadis tu apa? Berkenaan bagaimana manusia ni bila dia beramal akan ada malaikat hafazah bawa naik. Malaikat hafazah dia bawa naik amal dan ditapislah pada langit pertama, langit kedua sebelum dia menghadap Allah. Amal dia menghadap Allah, diiringi oleh malaikat hafazah. Dan banyaklah tapisan dia. Tapisan pertama dia mengumpat. Kalau ada mengumpat, amalnya akan tenang balik ke bumi, tak boleh lepas. Yang ketujuh, air sekali nanti Allah Ta'ala sendiri akan tapis. Allah Ta'ala sendiri akan tengok adakah amalan ini ikhlas atau tidak. Maka bila amalan ini sampai langit ketujuh, hadis tu kata 3,000 malaikat akan duduk berkeliling pada amal ni. Kenapa? Dia nampak amal ini penuh cahaya lepas sampai tujuh langit. Dia nampak amal ini penuh dengan cahaya lepas tujuh langit. Akhirnya Allah Ta'ala berkata, wahai hafazah, dia boleh menipu kau, dia tak boleh tipu aku. Aku intip hati dia, aku lihat hati dia, dia beramal tidak ikhlas. Allah akan kata, malaikat tak tahu kita ikhlas tak ikhlas. Malaikat bawa je amalan ni. Kita solat ke, kita puasa ke, kita sedekah ke, kita apa ke, umrah ke, haji ke, malaikat buat naik. Dia tak kira ikhlas tak ikhlas, bukan kerja dia. Akhirnya Allah kata, aku lihat hati dia, dia tak ikhlas. Dia tak ikhlas dan beramal. Dia tak ikhlas dan beramal. Maka campakkan balik amalan ni ke muka pemiliknya. Allah campakkan balik. Dan Allah kata, laknatku padanya. Dah lah amalan tak terima sebab tak ikhlas. Allah kata, laknat aku pada dia. Dan malaikat-malaikatnya 3,000 ni, malaikat hafazah ni, yang bawa amal ni naik sampai lepas ke langit ketujuh ni, dia kata, ya Allah, laknat engkau pada dia, laknat kami juga pada dia. Allahu Akbar. Dah lah kata amalan tak diterima, kena campak balik kat muka. Lepas tu kena laknat dengan Allah. Bila laknat dengan Allah, malaikat kata, laknat kami juga pada dia. Oh, ni sangat menakutkan. Muaz bin Jabal, dia dengar hadis ni, sahabat-sahabat kata, dia baca hadis ni hari-hari seperti mana dia baca Quran. Rasulullah kata, engkau hafal supaya jadi hujah dengan engkau selamat pada hari akhirat. Dia baca hadis ni, lepas dia dengar hadis ni, dia menangis terisak-isak. Sampai-sampai dia kata apa? Wahai Rasulullah, macam mana aku nak selamat? 7 tapisan untuk lepas amalan pada depan Allah. Last sekali apa? Ikhlas. Macam mana aku nak selamat, wahai Rasulullah? Engkau adalah Rasulullah. Aku hanyalah Muaz bin Jabal. Dia kata gitu. Aku hanyalah Muaz bin Jabal. Macam mana aku nak selamat Rasulullah? Dan menangislah Muaz bin Jabal terisak-isak. Menangislah dia terisak-isak. Mengenangkan apa? Mengenangkan apa yang Rasulullah sebut pada dia. Itu penting ikhlas. Itu Imam Ghazali sebut apa? Ikhlas. Tadi amal banyak-banyak. 2 dia ada ilmu. 3 dikatakan ikhlas. Okey. Perkara terakhir. Keempat dikatakan apa? Keempat dikatakan hendaklah berada di landasan akidah yang betul. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Tu nak belajar tauhid pula. Nak belajar tauhid. Jadi kita tengok susunan dia. 2 dia kata ada ilmu. Kalau beramal tu, kalau kita kata buat ibadah tu ilmu fiqah lah. Lepas tu 3 dia kata ikhlas. Ikhlas ni dalam ilmu tasawuf, mempelajari tentang perangai-perangai hati. Apa dia ikhlas, apa dia syukur, apa dia, dan perangai hati yang tak baik. Apa dia sombong, apa dia riak. 10 madhumah, 10 mahmudah. 10 perkara yang terkeji, 10 perkara yang baik, yang terpuji. Lepas tu ada belajar tentang apa yang tangan boleh buat, tangan tak boleh buat. Ada 7 anggota. Itu dikatakan silibus pada ilmu tasawuf. Dan syarat perkara keempat yang Imam pesan, dia kata apa? Hendaklah engkau berada atas landasan akidah yang betul. Akidah ni nak belajar macam mana? Itulah satu bab lagi daripada Fardu Ain. Nama dia apa? Nama dia Tauhid
Jadi tiga-tiga ilmu tu ada dekat situ. Jadi buatlah amal banyak-banyak, mestilah berlandaskan pada tiga ilmu ni. Ramai orang tak belajar tauhid. Hanya berharap pada apa? Pelajaran tauhid dia sekolah rendah dulu. Tahun 70-an dulu. Mereka tak madai. Tak faham, banyak benda tak faham. Sedangkan kalau kita tengok tauhid ini, kalau dari Mabadi, pembukaan ilmu dia 10, Mabadi ni pembukaan ilmu. Untuk menerangkan ilmu tauhid ni ranking dia adalah nombor 1. Ilmu yang paling utama. Tapi ramai orang tak belajar tauhid. Ramai orang belajar semayang, tapi tauhid tak belajar. Kadang kita buat kelas 2 jam. 1 jam belajar fiqah, ibadah. Ibadah ni belajarlah najis, belajar bab air, belajar bab wuduk, belajar bab mandi, belajar bab solat, belajar bab aurat, belajar bab puasa, belajar bab zakat, belajar bab haji. Selalunya kalau bab fiqah ni, kalau bab ibadah ni, last sekali binatang-binatang yang halal dan haram dimakan. Kalau jam yang kedua ni kita belajar tauhid, selalunya kadang-kadang jam kedua ni ada orang yang balik. Kenapa? Dia kata tauhid ni susah. Sebenarnya bukan susah. Kalau kita belajar dengan cara betul, insya-Allah. Dia tak faham tauhid ni lebih utama daripada ilmu yang lain. Di nisbah ilmu itu adalah nisbah ilmu yang paling utama. Lepas tu kita tak ada jalan lain, kita tak ada pilihan lain. Hati-hati dalam beramal, hati-hati dalam membuat kebajikan. Jangan sampai kita tertipu dengan syaitan dengan melepaskan ilmu fardu ain. Jangan hati-hati ni. Hati-hati. Saya sangat gerun bila belajar ngajar-ngajar ni, kadang kita dengar dia kata baru dia tahu mana wajib yang betul. Umur dah 58. Ini saya sangat gerun dengar, sangat menakutkan. Tapi ini realiti yang berlaku. Ya, ini realiti yang berlaku. Jadi apa yang kita nak cakap, gairah beramal biarlah selaras gairah menuntut ilmu. Gairah buat kebajikan mestilah selaras gairah dalam menuntut ilmu. Kadang kita gairah buat benda baik, kita gairah bagi bantuan, kita gairah bagus. Ini satu benda yang sangat baik. Ini sangat digalakkan. Tapi jangan tertipu, jangan melupakan fardu ain. Pastikan, waktu kalau kita tengok kitab musikah hadis dalam bab syurga kan. Dia ada sebut satu ulama ni sebut satu perkataan, dia kata syurga ini disediakan untuk orang yang giat kepada 2 perkara. Giat ni maknanya dia aktif buat 2 perkara. Apa? Dia giat mengesahkan ibadah dia. 1, dia giat mengesahkan akidah dia. 2, syurga tu disediakan untuk orang ni. Ulama tu kata dalam kitab dia. Jadi nak mengesahkan ibadah ni mesti ada pada ilmu. Nak mengesahkan ibadah ni juga mesti ada pada ilmu. Jangan duduk senang hati dalam keadaan kita tidak memahami ilmu fardu ain. Jangan duduk senang hati yang kita tak faham tauhid. Tak belajar sifat 20, tak erti, hukum akal tak pandai, hukum iman tak pandai, apa banyak benda yang kita sebut yang kita tak boleh hurai. Hatta untuk meyakini secara ijmal pun kita tak berapa dapat dan tak berapa tahu. Apa punca ni? Puncanya tak lain apabila kita tidak mendampingi ilmu fardu ain. Jadi rasakanlah diri bersalah apabila tidak belajar. Apabila tidak belajar. Hati-hati. Syaitan ni kadang-kadang dibiar manusia itu beramal, tetapi dibiarkan juga manusia itu tidak berilmu. Kenapa? Dia tahu tanpa ilmu ni kebanyakan manusia ni dia gagal. Bukan saja pada diterima amal, pada sah amal pun gagal kadang-kadang. Pada sah amal pun gagal. Jadi apa yang kita perlu buat, minta Allah rasakan pada diri kita betapa pentingnya kita mesti untuk ilmu, untuk mengesahkan amal. Apa yang kita perlu lakukan, kita mesti rasakan bagaimana pentingnya kita solat, pentingnya juga kita menuntut ilmu fardu ain. Ramai yang rasa solat ni wajib, tapi tak ramai yang rasa menuntut ilmu ni wajib. Syaitan ni dia akan tipu ikut cara kita lah, ikut kehidupan kita. Kalau kita ni anak kecil, dia akan kata nantilah. Sebab tu saya kata dalam kitab usul tahqiq ni 7 step tipuan syaitan ni, maknanya 7 step ni plan A tak boleh, plan B tak boleh, plan C. Kalau dia tahan kita dalam beramal, kita masih beramal, dia akan tangguh-tangguhkan amal dan dia akan tangguh-tangguhkan kita untuk ilmu. Dia akan tangguh-tangguhkan. Dia kata apa? Nanti. Tu yang kadang-kadang orang semayang tu dia semayang lambat.
Dia 3.30 pada zuhur. Kenapa? Dia tak sedar syaitan tipu dia. Nanti masa panjang lagi. Bila tak belajar agama, nanti muda lagi. Dalam pada muda itulah Allah panggil dia pergi. Dalam keadaan dia duduk dalam satu lubang yang gelap. Lubang itu namanya zulumat. Lubang itu nama jahil. Imam Syafi'i kata, kau jangan duduk lubang jahil, kau jangan mati lubang jahil. Apa tu? Itu nama jahil. Terutama pada ilmu agama. Seiringlah belajar ilmu dunia, utamakanlah ilmu agama. Kalau kita tak ada masa hari kerja, kita carilah macam mana, usahalah macam mana agar benda ni berpasangan. Apa berpasangan itu? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal ini banyak dibincangkan dalam kitab-kitab yang besar-besar. Hati-hati, akhir zaman ni amal ada, kebanyakannya ilmu tiada. Ilmu tiada. Nak sebut fardu wuduk ada 6 macam mana, nak kata definisi wuduk ni apa dia, perbuatan menggunakan air, perbuatan maksud apa pun tak boleh nak cakap kadang. Kenapa? Tidak duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu dulu kalau guru cakap syaitan ni dia selalu pasang perangkap. Kalau kita ambil wuduk, dia pasang pukat, macam orang pukat ikan. Dia pasang pukat. Dia nak pastikan apa? Dia nak pastikan supaya wuduk itu tak sah. Kalau kita sembahyang jemaah, dengar imam baca surah pendek, dia akan cepat. Kau kena kejar rakaat pertama. Takbir aula, takbir utama kau kena kejar. Pahala dia besar. Dalam pada dia kejar tu, dia dapat takbir utama, tapi wuduk dia salah. Dia tak sedar. Semua solat tu tak terima. 4 rakaat isyak tu tak terima. Ingatkan dia dapat takbir pertama. Ini nama apa? Ini nama tipu syaitan. Jaga-jaga. Dia bisik-bisikkan nanti. Syaitan ni dia expert. Dia master in delay tactic. Ini tipuan dia ni. Dia sangat handal dalam menangguh-nangguhkan benda baik, menangguh-nangguhkan taat. Dia berilah alasan ni sesuai dengan kita. Kalau kita kerja, dia kata nanti kau dah pencen baru belajar. Ini pengalaman saya ajar orang pencen. Saya cakap betul. Orang pencen, kalau dah pencen selalu umur dah 60. 60 ni akal kita dah weak. Baru mula kelas, kalau kelas 2 jam, baru 15 minit dah tidur dah. Separuh tu tidur je isi dia. Kenapa? Badan dah tak kuat, umur dah banyak. Jadi masa kita tegap lagi ni, dengan izin Allah, Allah bagi tenaga, Allah bagi kita akal, kita kena pasang satu tekad. Amal aku mesti dia amal soleh. Kenapa? Amal soleh yang teman aku dalam kubur. Seperti mana kata Imam Atim Asam. Jadi nak soleh apa? Buat banyak-banyak, ada ilmu, faham ikhlas, sertaikan ikhlas, masukkan ikhlas. Waktu bila Abu Zaifah ni dia tanya dengan Rasulullah, apa dia ikhlas? Rasulullah tanya Jibril pun tak jawab. Dia kata nanti aku tanya Allah. Allah beritahu dengan Jibril beritahu dengan Rasulullah. Rasulullah kata apa? Allah berfirman apa? Ikhlas ini adalah suatu yang aku titipkan dalam hati-hati hamba-Ku yang aku kasih. Titip ni maknanya masukkan. Allah masukkan ikhlas ni, Allah yang masuk ikhlas dalam hati hamba. Siapa? Hambanya macam mana? Hamba yang disayang. Betul, ada perbahasan ulama pula. Apa tanda yang orang itu dia dalam kasihan Tuhan? Saya tutup dengan ni. Dia cerita dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Bila Allah sayang itu ada 3 tanda. Kita nak tengok ni kita ni. Bila ada 3 tanda ni Allah sayang. Bila Allah sayang ni apa yang sangat indah bila dia masukkan ikhlas hati kita. Satu apa? Allah mudahkan lidah dia sebut nama dia, dan Allah mudahkan hati dia ingat dekat dia. Kalau kita mudah dengan zikir, sebut nama dia mudah zikir. Dalam zikir boleh ingat, hati boleh ingat pada dia. Bukan zikir sampai hati lalai, tak. Semayang boleh hati boleh ingat pada dia. Ini sekiranya yang baik. Allah mudahkan lidah dia sebut nama dia, Allah mudahkan hati dia, manusia tu ingat dekat dia. Ini satu tanda. Tanda apa? Tanda Allah sayang. Nombor 2, Allah mudahkan segala urusan taat pada dia. Dia nak mengaji, okey, ada je masa. Dia nak beri bantuan, ada je duit nak bagi. Dia nak buat baik, boleh je. Ada je ruang dia boleh buat baik. Nombor 3, Allah susahkan dia dalam buat dosa. Dia tak ada geng nak mengumpat-umpat tak ada geng. Dia macam tak ada kawan, nak mengumpat tak ada kawan. Itu tanda apa? Dia tak dalam kasih sayang Allah. Begitulah. Sebagaimana satu hadis
Yang saya pernah dengar dulu, dan dulu kita pernah ngaji lah dengan Ustaz Arwah ni, Ismail Kamus. Dia kata apa? Ada seorang sahabat Rasulullah ni, dia ceritalah. Kami dulu belajar ambil mulut ke mulut, tahu. Guru cakap, kita ambil, kita faham, kita cakap. Tu je. Tak ada pun kita sibuk. Ni hadis ni, perawi siapa. Hadis ni Hasan ke, Sahih ke. Dulu kan belajar bukan gitu. Sekarang aja orang belajar gitu kan. Dulu tak. Dulu apa guru cakap, kadang-kadang bukan hadis pun, kita ambil, kita pegang, kita amal betul-betul. Kenapa? Kita dah tahu ni guru kita. Kita belajar gitu dulu. Jadi arwah ni, Ustaz Ismail Kamus ni, tuan guru ni, dia kata, dia mulakan satu kuliah tu, dia kata apa? Ada seorang sahabat, dia jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku naik unta 9 hari 9 malam untuk datang bertemu engkau dan bertanya engkau satu soalan. Soalan je. Rasul kata, apa yang aku nak tahu? Apa tanda Allah sayang manusia? Ni dia nak tahu kita. 9 hari yang unta untuk dapatkan satu soalan je. 9 hari tau. Dulu tak ada MRT je. Tak ada kereta. 9 hari nak unta. Maka Rasulullah kata, bagaimana keadaan kau sekarang? Rasulullah menjawab satu soalan dengan bertanya soalan. Ini kaedah Rasulullah buat. Jawab soalan, tanya soalan. Bagaimana keadaan kau sekarang? Maka lelaki dia kata, aku suka berbuat baik dan aku suka kebaikan. Dia suka benda-benda bagi baik, dengar benda baik, apa-apa kebaikan dia suka. Dan dia sendiri suka buat baik. Rasulullah kata apa? Itulah tanda Allah sayang kau. Dia kata cukup, aku nak balik. Itu je dia nak tahu. Dahsyat mereka ni. Jadi apa Rasulullah kata? Kalau kita suka baik, kita suka buat baik, kita suka perkara yang baik, itu tanda kita dalam kesayangan Tuhan. Jadi orang yang dikasihi Tuhan inilah akan dititipkan pada mereka rasa ikhlas. Itu 4. Saya nak stop ni, nak berhenti. 4 tadi ulama ajar kita Imam Ghazali sebut, kita ingat, kita faham. Amal banyak-banyak sebelum malaikat maut datang, keluarkan roh daripada jasad. 2, amal yang banyak-banyak itu pastikan disertai dengan ilmu. 3, amal banyak-banyak yang disertai dengan ilmu itu pastikan padanya ada ikhlas. Amal banyak-banyak disertai dengan ilmu yang ada ikhlas itu pastikan akidahmu berada dalam akidah landasan yang betul, ahli sunnah wal jamaah. 4 ni, okey, settle. Ni panduan ulama bagi yang kita nak kena ikut. Okey, cukup malam ni. Terima kasih kepada penganjur dan juga skuad pengurusan jenazah Malaysia dan Mak Tafiz Nur Fatah yang menjemput dan menganjurkan kuliah ni. Ini usaha yang sangat baik. Teruskanlah, moga-moga ramai dapat manfaat. Dan dengan rendah hati saya mohon maaf, pastilah ada kekurangan, terutama dalam rakaman live ni. Kita kadang-kadang ada benda yang kita tak jelas atau akhlak kita yang tak bagus. Jadi saya sudahi dengan terima kasih kepada semua. Moga-moga Allah merahmati kita dan jadikan kita ni bukan saja beramal tetapi kita juga gairah dalam bentuk ilmu. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.